Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kami dari Kumpulan R akan membentangkan berkaitan dengan peruntukan mahkamah perusahaan dan kesannya. Jadi ini adalah ahli kumpulan kami, saya Siti Rohida, Diana, Farisha, Michelle dan Michelle Lee. Oke, jadi sebagai pengenalan, definisi pertikaian perusahaan. Pertikaian perusahaan menurut Akta Perhubungan Perusahaan 1967 ialah pertikaian antara majikan dan pekerja ataupun kesatuan sekerja yang berkaitan dengan pekerjaan, syarat pekerjaan atau hubungan perusahaan. Jadi adalah mekanisme pertikaian ini ada beberapa lah. Ianya termaktub dalam Akta Perhubungan Perusahaan IRA 1967 yang mana ianya merangkumi kaedah seperti perbincangan dalaman, rundingan kolektif, perdamaian, pengantaraan serta rujukan kepada institusi rasmi seperti Jabatan Perhubungan Perusahaan dan Mahkamah Perusahaan. Seterusnya, apabila pertikaian perusahaan tidak dapat diselesaikan melalui rundingan damai ataupun perdamaian itu, jadi di bawah Akta Perhubungan Perusahaan 1967, ia akan dirujuk kepada timbang tara wajib yang mana dia akan pergi ke Mahkamah Perusahaan dan keputusannya adalah muktamad serta mengikat kedua pihak lah begitu. Oke, seterusnya. Bagi isi pertama saya akan menguraikan peruntukan peranan utama Mahkamah Perusahaan di Malaysia. Mahkamah Perusahaan ditubuhkan di bawah Akta Hubungan Perusahaan 1967 dan berfungsi sebagai sebuah badan tribunal berkanun. Peranan utamanya adalah untuk mendengar serta membuat keputusan terhadap pertikaian perusahaan yang dirujuk oleh Menteri Sumber Manusia atau secara langsung oleh pihak-pihak yang bertikai. Objektif utama penubuhan Mahkamah Perusahaan ini adalah untuk menyediakan satu mekanisme penyelesaian pertikaian yang adil dan saksama antara majikan dan pekerja melalui proses timbang tara sekaligus mengekalkan keamanan serta kestabilan hubungan industri. Dari segi fungsi pula, Mahkamah Perusahaan mempunyai dua fungsi umum. Yang pertama, mendengar dan mengeluarkan keputusan atau anugerah bagi kes-kes pertikaian perusahaan. Yang kedua, memberi perakuan atau pengiktirafan terhadap perjanjian kolektif yang telah dipersetujui oleh majikan dan kesatuan sekerja. Selain itu, menurut M. Jeffrey pada tahun 2002, terdapat 4 fungsi khusus Mahkamah Perusahaan, antaranya ialah menjalankan timbang tara dan adjudikasi terhadap pertikaian serta kes pembuangan kerja, mengiktiraf perjanjian kolektif, mengadili isu tafsiran dan ketidakpatuhan perjanjian atau anugerah, serta mengambil kira prinsip keadilan sosial dalam membuat keputusan. Akhir sekali, Mahkamah Perusahaan diwajibkan mendengar beberapa jenis kes utama seperti kes pembuangan kerja, pertikaian perusahaan, permohonan tafsiran atau pindahan anugerah, perjanjian kolektif dan perjanjian kolektif serta aduan berkaitan ketidakpatuhan dan penganiayaan terhadap pekerja. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang peruntukan prinsip keadilan sosial dalam award. Definisi award merujuk kepada keputusan rasmi Mahkamah Perusahaan di bawah Akta Perhubungan Perusahaan 1967. Ia dikeluarkan oleh Presiden Mahkamah selepas semua hujah, bukti dan keterangan didengar secara teliti. Award ini bertujuan untuk menyelesaikan pertikaian antara pekerja dan mengikat kedua-dua pihak, yaitu majikan dan pekerja. Terdapat 2 faktor pertimbangan mahkamah, yaitu kepentingan awam yang melibatkan kesan keputusan terhadap ekonomi negara, kedudukan keuangan majikan dan industri berkaitan. Faktor kedua adalah prinsip equity dan niat baik. Mahkamah memastikan keputusan dibuat secara adil dan saksama bagi semua pihak, tidak terikat dengan aspek undang-undang semata-mata. Mahkamah juga bertanggung jawab menentukan sama ada pekerja dalam kes pembuangan kerja, yaitu Mahkamah bertanggung jawab menentukan sama ada pekerja dibuang dengan sebab yang adil, just cause. Kalau majikan tuh memberikan justifikasi, Mahkamah akan menilai sama ada alasan itu munasabah dan disokong dengan bukti. Bentuk anugerah yang memihak kepada pekerja
Sekiranya mahkamah mendapati pembuangan kerja tidak adil, terdapat dua bentuk anugerah utama. Pengembalian jawatan reinstatement, pekerja dikembalikan ke jawatan asal seolah-olah pembuangan tidak berlaku. Dan yang kedua, melalui pampasan. Jika pengembalian jawatan tidak praktikal, mahkamah boleh memberikan pampasan termasuk bayaran upah belakang. Dan tujuannya adalah untuk memastikan keadilan ditegakkan dan kerugian pekerja dapat dikurangkan. Tempo yang diambil untuk mengeluarkan award ini adalah secepat yang mungkin selepas pertikaian dirujuk ke mahkamah. Minimum temponya adalah dalam 30 hari, yang mana tujuannya adalah untuk mengelakkan kelewatan dan memberikan kepastian kepada kedua-dua pihak. Thank you. Baiklah, seterusnya saya akan meneruskan dengan isi ketiga, yaitu kesan terhadap pelindungan pekerja dan keharmonian perusahaan di Malaysia hasil daripada peranan Mahkamah Perusahaan. Okey, pertama sekali, kewujudan Mahkamah Perusahaan melalui Akta Perhubungan Perusahaan 1967 telah memberikan satu bentuk perisai atau perlindungan kepada pekerja. Jika dahulu majikan mungkin mempunyai kuasa mutlak atau hak prerogatif untuk membuang pekerja sesuka hati, kini tidak lagi. Setiap penamatan dan ataupun pembuangan kerja mestilah mempunyai sebab yang adil atau just cause. Jika pekerja berasakan mereka dianiaya, mereka mempunyai akses terus kepada proses timbang-tara untuk mendapatkan pembelaan daripada pihak negara. Seterusnya, penyangkalan perspektif Marxis. Ramai ahli teori Marxis beranggapan bahawa negara biasanya akan sentiasa memihak kepada majikan atau golongan kapitalis demi menjaga pelaburan. Namun, ada satu artikel ni dia menyangkal teori tersebut. Jadi berdasarkan statistik dari tahun 1992 hingga 1999, data menunjukkan mahkamah perusahaan sebenarnya sangat cenderung memihak kepada pekerja daripada keseluruhan anugerah yang diberikan. Lebih 2000 kes ataupun sebanyak 81% kes memihak kepada pekerja, manakala hanya 19% saja yang memihak kepada majikan. Dan ini membuktikan negara sangat serius dalam melindungi kebajikan rakyatnya di tempat kerja. Seterusnya, keseimbangan prerogatif dan konsep tripartism. Satu perkara yang menarik di sini ialah bagaimana mahkamah mengimbangi antara hak pekerja dan hak majikan melalui konsep tripartism ni. Walaupun mahkamah memihak kepada pekerja, majoriti anugerah yang diberikan, iaitu sebanyak 91%, adalah dalam bentuk pampasan kewangan, bukannya pengembalian jawatan semula. Kenapa begitu? Sebab ini adalah untuk menghormati hak pengurusan majikan. Mahkamah mahu bekerja mendapat keadilan, tetapi pada masa yang sama tidak memaksa majikan menerima semula pekerja jika hubungan antara mereka sudah tidak harmoni. Ini memberikan situasi win-win bagi kedua-dua belah pihak. Akhir sekali, semua peranan ini membawa kepada satu matlamat, iaitu keharmonian perusahaan. Mahkamah perusahaan bertindak sebagai orang tengah ataupun middleman yang neutral. Dengan adanya mekanisme penyelesaian yang sistematik ini, kita dapat melihat anjakan daripada budaya konflik kepada budaya kerjasama ataupun kapitalisme lembut. Ini sangat penting bukan sahaja untuk keamanan di tempat kerja, tetapi juga untuk kestabilan ekonomi di negara ini secara keseluruhannya. Sekian saja daripada saya untuk isi yang terakhir. Seterusnya kesimpulan. Okey. Sebagai penutup untuk pembentangan ini, dapat dilihat implikasi dan penemuan utama yang telah dibincangkan, iaitu yang pertama dari sudut statistik. Data menunjukkan keberpihakan yang jelas terhadap kebajikan pekerja.
yaitu antara tahun 1992 hingga 1999 sebanyak 81% anugerah memihak kepada pekerja. Ini membuktikan sistem kita sangat serius dalam menjamin perlindungan daripada amalan penganiayaan atau unfair labor practices. Yang seterusnya mengenai keseimbangan hak. Walaupun hak pekerja dilindungi, sistem kita tetap mengimbangi hak prerogatif majikan. Ini dilakukan melalui pemberian pampasan sebagai alternatif kepada pengembalian jawatan dalam kes-kes tertentu. Selain itu, transformasi kapitalisme. Kita dapat melihat peralihan besar daripada hard capitalism kepada soft capitalism. Jadi kesannya wujud kerjasama yang lebih harmoni antara pihak modal yaitu majikan dan juga pihak buruh yaitu pekerja. Jadi untuk merumuskan semuanya ini, negara menerusi Mahkamah Perusahaan telah berjaya memainkan peranan sebagai pengimbang atau middleman yang sangat berkesan. Usaha ini bukan sekadar untuk menyelesaikan pertikaian, tetapi demi memastikan keharmonian perusahaan dan kestabilan ekonomi negara terus terpelihara. Sekian, terima kasih.